Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita tahu bahawa negara Malaysia merupakan antara negara yang membekalkan sumber makanan kepada negara Singapura. Pandemik COVID-19 yang berlaku di kedua negara ini telah mendorong negara Malaysia untuk melaksanakan pemerintahan kawalan pergerakan yang diisytiharkan oleh Perdana Menteri Malaysia bagi memerangi wabak ini. Oleh itu, segala kegiatan ekonomi dan sosial tergendala buat seketika. Maka, persoalannya di sini, adakah Singapura mengalami masalah ketidakcukupan bekalan makanan sepanjang COVID-19? Adakah Singapura mengalami masalah bekalan makanan ketika Malaysia mula melaksanakan pemerintahan kawalan pergerakan pada 18 Mac 2020? Adakah Singapura kehilangan sumber bekalan makanan secara serta-merta semasa lockdown dilaksanakan? Merujuk laporan berita Astro Awani, walaupun bekalan bahan keperluan tergentala semasa Malaysia sudah seminggu dikenakan pemerintahan kawalan pergerakan, namun negara Singapura mampu mengharungi cabaran ini kerana sudah bersedia dengan persiapan rapi membina stok simpanan barangan makanan dan keperluan di masa lampau. Lantaran itu, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura turut menyatakan bahawa negara Singapura mempunyai bekalan makanan yang cukup seperti makanan karbohidrat, contohnya beras dan mi untuk lebih 3 bulan, manakala barangan segar, beku dan tin pula lebih dari 2 bulan. Tambahan lagi, Singapura turut mempunyai sumber bekalan makanan daripada pembekal tempatan dan mengambil inisiatif mengaktifkan penggunaan pengangkutan udara jika mengalami gangguan bekalan makanan dari negara Malaysia. Walaupun bekalan makanan di negara Singapura mencukupi dalam tempoh jangka masa yang pendek, namun rakyat Singapura perlu membeli secara berhemah bagi memastikan negara Singapura akan terus mempunyai bekalan makanan yang mencukupi. Mengapakah Singapura tidak menghadapi masalah ketidakcukupan makanan sepanjang COVID-19? Berdasarkan berita yang saya dengar, tonton dan baca, semasa pandemik atau penularan COVID-19 sedang berlaku di seluruh dunia, saya menemukan satu pernyataan yang mengatakan bahawa Singapura tidak terjejas dari aspek bekalan makanan. Apabila pihak kerajaan Malaysia mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mac 2020 yang lalu, penduduk Singapura menjadi risau sehingga mereka melakukan pembelian panik. Mana tidaknya 90% sumber makanan Singapura diperoleh daripada negara-negara luar. Namun begitu, Perdana Menteri Malaysia iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri telah memberi jaminan kepada Perdana Menteri Singapura iaitu Lee Hsien Loong dan penduduk Singapura bahawa Malaysia tetap akan meneruskan pembekalan sumber makanan kepada negara tersebut walaupun PKP masih dilaksanakan. Selain Malaysia, negara-negara lain seperti Australia, Brunei, Kanada, Chile, Myanmar dan New Zealand turut menegaskan komitmen masing-masing untuk terus membuka rangkaian bekalan makanan sepanjang penularan pandemik COVID-19. Perjanjiannya membawa kepada ketersambungan rangkaian makanan antara negara Singapura dan negara lain juga dapat membantu mengatasi ketidakcukupan bekalan makanan di Singapura. Vietnam yang pada awalnya telah menggantung pembekalan beras ke luar negara dengan alasan untuk menampung keperluan penduduknya terlebih dahulu, telah menarik semula tindakan tersebut. Selain itu, Menteri Perdagangan dan Perusahaan Singapura iaitu Chan Chun Sing turut mengeluarkan kenyataan bahawa Singapura sudah pun mempunyai rancangan luar jangka untuk berhadapan dengan sebarang masalah bekalan makanan jika bekalan makanan dari Malaysia atau bekalan simpanan Singapura sendiri yang sedia ada terganggu. Singapura sudah bersedia dengan persiapan rapi iaitu membina stok simpanan barangan makanan dan keperluan sebelum sebarang krisis seperti COVID-19 berlaku. Terdapat 4 langkah yang telah diambil oleh Singapura. Yang pertama, menentukan simpanan yang cukup untuk jangka waktu
waktu yang tertentu. Yang kedua, mempelbagaikan sumber. Yang ketiga, membina kapasiti wujud bekalan dalam negara menggunakan teknologi pertanian terkini. Dan yang keempat, menjalin hubungan dua hala serantau yang kuat. Harga untuk beberapa jenis barangan seperti telur, bawang dan kentang telah meningkat sebanyak 40 hingga 50% daripada harga yang asal. NTUC Fair Price telah menegaskan bahawa pihak mereka akan menetapkan dan mengekalkan harga asal bagi 100 produk keluarannya. Secara keseluruhannya, saya yakin bahawa sumber makanan di Singapura adalah mencukupi sepanjang penularan COVID-19. Terima kasih. Bagaimanakah Singapura menghadapi krisis bekalan makanan sepanjang tempoh pandemik COVID-19 ini berlaku di seluruh dunia? Menurut Bank Dunia, Singapura mengimport lebih 90% daripada bekalan makanannya dari lebih 150 negara di seluruh dunia. Maka disebabkan oleh kebergantungan terhadap bekalan makanan import ini, Singapura mungkin mengalami krisis bekalan makanan apabila negara-negara pembekal ini telah menutup sempadan mereka bagi menyekat penyebaran wabak COVID-19. Jadi, apakah rancangan Singapura untuk menghadapi isu bekalan makanan ini jika pandemik COVID-19 ini berlaku untuk tempoh jangka masa yang lebih panjang? Pertama sekali, antara rancangan yang telah digariskan oleh Singapura bagi menghadapi krisis bekalan makanan untuk tempoh jangka masa yang panjang ialah menerusi rancangan 30/30, iaitu Singapura menyasarkan pengeluaran makanan menyasarkan peningkatan 30% pengeluaran bekalan makanan menjelang tahun 2030. Sehingga kini Singapura telah mampu untuk mengeluarkan 10% pengeluaran bekalan makanannya dan disasarkan untuk meningkat lagi sehingga 30% menjelang tahun 2030. Dan dalam perancangan tersebut juga meliputi pembukaan 6 kawasan agroteknologi park untuk meningkatkan lagi pengeluaran bekalan makanan menerusi aktiviti pertanian, penternakan dan juga perikanan. Sehingga kini Agensi Makanan Singapura SFA telah pun membuka 6 kawasan utama untuk pembukaan agroteknologi park ini. Kemudian pada 8 April yang lalu, Menteri Alam Sekitar dan Sumber Air Singapura telah mengumumkan satu projek yang dikenali sebagai Grow More and Grow Faster berjumlah 30 juta dolar Singapura untuk membantu para penternak dan juga petani bagi meningkatkan hasil pengeluaran mereka untuk tempoh 6 sehingga 24 bulan yang akan datang. Menerusi projek ini, para petani dan penternak digalakkan untuk membina pendekatan inovatif untuk menghasilkan bekalan makanan secara produktif dan juga berterusan. Dan terakhir sekali, kaedah yang digunakan oleh Singapura untuk meningkatkan hasil pengeluaran bekalan makanan mereka sepanjang tempoh COVID-19 ini adalah dengan melaksanakan urban farming ataupun pertanian bandar. Dan pertanian bandar ini dijalankan dengan menggunakan kaedah pertanian bumbung ataupun rooftop farming. Rooftop farming ni dijalankan dengan mengubah bumbung tempat letak kereta sama ada di kawasan atau kompleks membeli belah ataupun kawasan perumahan awam menjadi sebuah ladang penanaman sayur. Ia dijalankan dengan menggunakan rak menegak untuk menjimatkan ruang. Selain itu, dalam menjalankan pertanian bumbung ini juga teknik hidroponik dan aquaponik digunakan untuk menanam sayuran tersebut. Malahan, bagi memastikan kualiti hasil pengeluaran yang akan dituai, Singapura menggunakan pendekatan untuk tidak menggunakan sebarang racun perosak bagi mengekalkan nutrien dalam tanaman mereka.
Oleh itu, secara kesimpulannya, Singapura sememangnya mempunyai perancangan yang sangat rapi dalam menghadapi isu bekalan makanan dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. Walaupun menghadapi pelbagai cabaran dan kekangan seperti kawasan pertanian yang terhad, namun Singapura masih boleh menghasilkan makanannya sendiri tanpa perlu menggunakan kaedah tradisional. Oleh itu, jelaslah bahawa Singapura tidak akan mengalami sebarang masalah bekalan makanan disebabkan oleh perancangan rapi yang telah mereka lakukan. Sekian, terima kasih. Just now I go NTUC also the rice Maggi mee. Assalamualaikum semua. Berdasarkan video pendek tadi, apa yang korang semua tertanya-tanya? Adakah ia berkaitan pembelian secara panik atau panic buying? Baiklah semua, benar. Di pengenalan tadi, kita melihat sikap sesetengah masyarakat di Singapura membeli barangan keperluan melebihi kuantiti yang sepatutnya. Adakah kamu semua tertanya-tanya mengapa perkara tersebut berlaku? Pada 8 Februari 2020, Singapura telah mengeluarkan arahan Control Movement atau Kawalan Pergerakan kerana Perdana Menteri Singapura telah mengumumkan negara mereka telah menjadi tahap jingga akibat daripada coronavirus. Keadaan ini telah menimbulkan satu kesan panik kepada penduduk di Singapura. Maka, kebanyakan penduduk di Singapura membuat pembelian panik pada barang-barang tertentu seperti topeng muka, hand sanitizer, barang keperluan seperti beras dan tisu tandas. Adakah kamu semua tertanya-tanya mengapa pembelian panik ini berlaku di Singapura? Apakah penyebabnya? Baiklah. Penyebabnya ialah merujuk Mr. Abdul Reza berkata perubahan pembelian secara panik ini berlaku kerana mindset atau tingkah laku penduduk itu sendiri terhadap kawalan kepada makanan. Mereka beranggapan stok penyimpanan makanan akan habis sedangkan pemerintah Singapura memberitahu walaupun dalam keadaan movement control, pasar raya, kedai runcit masih dibuka. Adakah kamu semua tertanya-tanya apabila berlakunya pembelian panik di Singapura ni telah memberi kesan yang negatif kepada bekalan makanan di Singapura? Jawapannya ialah pembelian panik yang berlaku di Singapura tidaklah memberi kesan yang sangat buruk kepada bekalan makanan Singapura kerana pembelian secara panik hanya berlaku dalam beberapa minggu sahaja. Pembelian panik tidak berlaku di Singapura dalam jangka masa yang panjang kerana Menteri Perdagangan dan Industri Singapura iaitu Datuk Chan Chun Sing sering berkata di laman Facebooknya, begitu juga dengan Perdana Menteri Singapura juga memberitahu perkara yang sama seperti video ini. My fellow Singaporeans, we have faced the new coronavirus situation for about 2 weeks now. But in the last few days, we've seen some cases which cannot be traced to the source of infection. These worried us because it showed that the virus is probably already circulating in our own population. So there's no reason to panic. We're not locking down the city or confining everybody to stay at home. We have ample supplies. There's no need to stock up with instant noodles or tin food, or toilet paper, as some people did yesterday. Dalam video tersebut, Perdana Menteri Singapura memberitahu kepada penduduk di Singapura tidak perlu membuat pembelian secara panik kerana bekalan makanan di negara itu mencukupi, terutamanya bekalan makanan rutin harian seperti mi segera, beras dan tisu tandas.
Itu ingin saya katakan bahawa pembelian secara panik di Singapura tidaklah berlaku dalam jangka masa yang panjang kerana pembelian panik ini hanya berlaku disebabkan oleh kejutan budaya yang diberikan oleh Perdana Menteri berkaitan kontrol movement di negara mereka. Selepas Perdana Menteri dan juga Menteri Perdagangan dan Industri memberitahu bahawa bekalan makanan mereka mencukupi, mereka menjadi kurang risau dan mengurangkan pembelian secara panik ini. Bermula tahun 2019, sebahagian besar makanan yang diimport seperti beras, sayur, ayam, daging, ikan serta buah-buahan diimport daripada negara seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, Brazil serta Australia. Jadi, adakah negara-negara ini masih membekalkan makanan seperti biasa kepada Singapura pada musim COVID-19? Jawapannya adalah ya. Menurut Menteri Perdagangan dan Industri Singapura iaitu Chan Chun Sing, beliau telah mengesahkan bahawa Republik itu mempunyai bekalan makanan yang mencukupi sepanjang musim COVID-19. Ini dikhawatiri oleh penduduk Singapura kerana dengan adanya pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan oleh Malaysia, maka ia akan menjejaskan aktiviti penghantaran makanan kepada Singapura. Namun, Malaysia masih berupaya untuk menghantar bekalan makanan ke Singapura. Sepanjang tempoh penutupan dilaksanakan, Singapura telah mengimport sekitar 37% ayam dan 15% ikan dari Malaysia. Makanan laut juga turut diperoleh daripada negara-negara seperti China dan Thailand. Selain itu, telur, sayur-sayuran serta susu turut diimport sepanjang musim COVID-19 dari negara-negara lain. Adalah menjadi kepentingan bersama bagi memastikan bahawa rantaian bekalan makanan masih kukuh dan berfungsi dengan baik dalam mengatasi cabaran yang timbul sepanjang musim pandemik COVID-19. Agensi ekonomi telah bekerjasama dengan beberapa syarikat dalam mengaktifkan muatan laut dan udara untuk membawa bekalan makanan yang mencukupi. Adakah Singapura menjalankan kaedah pertanian moden? Berikutan dengan penularan pandemik COVID-19, Singapura telah menekankan inovasi dalam bidang pertanian. Singapura telah melaksanakan 2 projek khas iaitu Sky Green dan Rooftop Farming. Seorang pensyarah Melbourne dalam bidang perniagaan dan ekonomi antarabangsa dari Monash University berkata, usaha Singapura dalam meningkatkan produk tempatan melalui rooftop farming menunjukkan bahawa negara ini telah bersedia dari segi inovasi dan teknologi. Walaupun Singapura menghadapi masalah kekurangan tanah, tetapi dengan adanya pengetahuan dan teknologi moden, maka pertanian dapat dimajukan. Rooftop farming ini tidak asing lagi di Singapura kerana kaedah ini telah dijalankan sebelum berlakunya penularan pandemik COVID-19. Pada mulanya, rooftop farming atau pertanian bumbung telah dilakukan oleh sebuah syarikat Sendian Berhad iaitu Cityphonics Fibrets Limited Berhad. Syarikat ini telah melaksanakan pertanian berkonsepkan 3 langkah iaitu sowing, thinning and harvesting. Syarikat ini telah menggunakan aqua organic system di mana air baja akan disalurkan ke dalam pipe yang bersambungan dan melalui sistem ini, tanaman akan mendapat nutrien yang sekata. Antara sayuran yang boleh ditanam adalah seperti salad, naibai dan cai chin. Antara kawasan pertanian bumbung yang popular adalah di Funan Urban Farm. Singapura juga telah melaksanakan satu projek komersial iaitu Sky Green. Sky Green ini merupakan tanaman yang menggunakan menara berkaca. Menara ini bertujuan untuk menyerap cahaya matahari. Menara sayuran berlapis ini akan mengambil masa sekitar 8 jam untuk memenuhi lingkaran yang menyerap cahaya matahari dan disirami bila ianya mencapai lingkaran bawah kitaran.
Menggunakan kaedah ini, sayuran akan dapat dihasilkan pada masa yang singkat iaitu 28 hari. Oleh itu, Singapura memang telah mengamalkan kaedah pertanian moden sebelum berlakunya pandemik COVID-19. Ini berikutan Singapura ingin mengurangkan kebergantungannya terhadap negara lain dalam membekal makanan ke Singapura. Singapura Food Agency telah mengumumkan perancangannya untuk menghasilkan 30% peningkatan dalam bidang pertanian pada tahun 2030. Baik, kita akan teruskan perbincangan kita pada hari ini ya dengan menyentuh tentang langkah-langkah dan juga tindakan awal yang telah dijalankan oleh kerajaan Singapura untuk meningkatkan jumlah pengeluaran produk tempatan, khususnya dari segi pengeluaran bahan makanan yang bertujuan untuk memenuhi keperluan rakyat Singapura yang kini telah pun mencapai seramai 6 juta orang yang tinggal di negara tersebut mengikut laporan yang telah dikeluarkan oleh The News pada tahun yang lalu. Dan untuk ini saya telah menyediakan 4 isu yang utama untuk kita ulas lebih lanjut, yaitu yang pertama tentang dana, yang kedua tentang teknologi, yang ketiga tentang pendidikan, dan yang keempat tentang keselamatan makanan. Untuk yang pertama dana, ya, kerajaan Singapura baru-baru ini telah pun mengadakan perbincangan dengan satu agensi yang begitu penting di Singapura, yaitu SFA, yaitu Singapore Food Agency. Dan hasil daripada perbincangan tersebut, kerajaan telah bersetuju untuk memberikan ataupun menyalurkan dana sebanyak $21 juta kepada agensi tersebut untuk menyokong pengeluaran bahan makanan seperti telur, ikan dan juga sayur-sayuran untuk keperluan rakyat Singapura. Dan yang kedua tentang teknologi, kerajaan Singapura sekarang ini telah pun mengadakan pergerakan untuk mencari mana-mana kawasan yang terbiar untuk dibersihkan dan dikosongkan dan seterusnya dimajukan untuk kawasan pertanian, ya. Jadi kawasan yang telah dikosongkan tersebut akan digunakan untuk menanam pelbagai jenis sayur-sayuran yang sesuai dengan keperluan rakyat Singapura. Ya, tidak lupa juga kerajaan Singapura telah pun menjalankan kaedah pertanian, yaitu kaedah pertanian di atas bumbung, terutamanya di tempat-tempat parking kereta ataupun tempat-tempat letak kereta yang bermula dan ataupun telah dimulakan bermula bulan Mei pada tahun ini. Ya, ini karena mengikut laporan yang telah dibuat di parlimen, hanya 10% daripada rakyat Singapura ini yang mampu untuk memberikan ataupun membekalkan makanan mereka sendiri, ya. Jadi itu tidak begitu cukup untuk keperluan sebenarnya mengikut peratus yang ada di negeri ataupun di negara Singapura ini. Seterusnya kita akan bincangkan tentang pendidikan. Kerajaan Singapura telah pun menggesa pelajar-pelajar lepasan politeknik untuk terus campur tangan dengan kerajaan Singapura supaya idea ataupun pengetahuan yang mereka pelajari semasa berada di politeknik dapat membantu kerajaan untuk menghadapi krisis makanan yang telah berlaku sekarang ini. Mengikut laporan juga yang telah dikeluarkan oleh laman web resmi ini mengatakan bahwa pendidikan adalah salah satu kaedah yang begitu berkesan untuk membantu dan juga mendidik rakyat Singapura agar tidak mengamalkan amalan pembaziran makanan yang mendorong kepada kekurangan makanan yang begitu kritikal. Dan yang keempat yaitu keselamatan makanan. Kerajaan Singapura adalah negara yang begitu mementingkan keselamatan makanan, bermula daripada penanaman hingga pembungkusan. Kerajaan Singapura terus mementingkan makanan yang sehat dan mengutamakan kebersihan untuk kualiti makanan yang baik untuk rakyat Singapura, dan seterusnya dapat mengurangkan kos untuk pengurangan ataupun pembaziran makanan, ya.
Apabila mengulas lebih lanjut berkaitan bagaimanakah sikap penduduk terhadap sumber makanan sedia ada ketika COVID-19 di Singapura, adakah sikap ini sikap penduduk yang suka membazir ataupun tidak? Seperti yang kita sedia maklum, sikap yang suka membazir oleh segelintir penduduk sememangnya tidak dapat dinafikan lagi, terutamanya apabila melibatkan pembaziran makanan. Masalah pembaziran makanan dalam kalangan masyarakat pada masa kini perlu diberi perhatian serius sebelum sikap ini semakin sebati dalam diri setiap individu. Bukan sahaja di Malaysia, malah Singapura juga menghadapi masalah sisa makanan yang terbazir. Hal ini lebih membimbangkan apabila sebahagian besar sumber makanan Singapura diperolehi daripada negara luar seperti Malaysia dan pelbagai lagi. Walaupun sumber bekalan makanan di Singapura tidak terjejas, keadaan sekarang haruslah membuka mata setiap penduduk bahawa penularan COVID-19 ini telah memberi impak negatif yang besar kepada ekonomi di Singapura. Bukan sahaja di Singapura, malah hampir seluruh negara di dunia. Oleh itu, selain daripada beberapa langkah lain yang telah dilaksanakan, sikap penduduk dalam mengurangkan pembaziran makanan secara berlebihan juga merupakan salah satu perkara yang penting dan perlu dititik beratkan demi menjamin kelangsungan hidup penduduk. Walaupun tidak dinyatakan atau dilaporkan oleh mana-mana media massa berkaitan sikap membazir penduduk terhadap sumber makanan sedia ada ketika COVID-19 di Singapura, namun Timbalan Perdana Menteri Singapura mengajak dan menyeru supaya penduduk Singapura memikirkan cara bagi mengurangkan pembaziran demi memastikan bekalan makanan negara sentiasa mencukupi. Menurut beliau juga, sekiranya setiap daripada penduduk bertanggungjawab dan hanya mendapatkan bekalan makanan mengikut keperluan sahaja dan menggunakannya dengan sebaiknya, maka pembaziran dapat dielakkan. Makanlah mengikut keperluan dan hanya membeli dan memasak jumlah makanan yang kita boleh habiskan sahaja. Elakkan daripada membeli lebihan sampingan makanan yang kita sendiri tidak yakin mampu untuk habiskan. Oleh itu, sikap tidak suka membazir dalam kalangan penduduk sememangnya akan memberi kesan yang positif bukan sahaja kepada negara, bahkan kepada individu itu sendiri, terutamanya ketika penularan wabak COVID-19 ini. Selain daripada membantu meningkatkan tahap kesihatan dan menerapkan amalan berjimat dalam kalangan penduduk, usaha mengurangkan pembaziran ini juga memupuk sikap lebih bertanggungjawab dan kerjasama dalam kalangan penduduk demi kesejahteraan negara. Sekian saja. Berbicara berkenaan dengan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia, pada hari ini telah menjejaskan bekalan makanan khususnya di beberapa buah negara. Dan bagaimana pula dengan negara Singapura itu sendiri? Adakah makanan terjejas ataupun bekalan makanan tidak mencukupi sepanjang COVID-19 ini berlaku? Namun begitu, Menteri Perdagangan dan Perusahaan Chan Chun Sing telah mengatakan bahawa Singapura mempunyai strategi utuh untuk memastikan bekalan makanan mencukupi. Misalnya, Kerajaan Singapura mengimport lebih daripada 90% keperluan makanan di beberapa negara luar. Dan salah satu daripadanya adalah negara kita, Malaysia. Secara amnya, Kerajaan Singapura telah melaksanakan ataupun melakukan tindakan untuk memastikan bekalan makanan mencukupi. Namun begitu, bagaimana dan apakah pula tindakan penduduk Singapura itu sendiri untuk memastikan bekalan makanan mencukupi dan mengelakkan berlakunya pembaziran? Secara umumnya, tindakan yang perlu diambil oleh penduduk Singapura ialah berbelanja secara berhema ataupun melakukan penyelarasan terhadap pilihan mereka. Hal ini demikian kerana sikap berhema ini dapat memastikan bahawa bekalan makanan akan sentiasa mencukupi. Dan penduduk Singapura juga tidak perlulah melakukan pembelian panik ataupun panic buying, kerana pembelian panik ini mungkin boleh menyebabkan berlakunya pembaziran makanan. Kita juga tahu bahawa terdapat ramai penduduk yang merasa bimbang, takut apabila bekalan makanan tidak mencukupi sepanjang COVID-19 ini berlaku. Namun begitu, selagi penduduk Singapura itu sendiri memiliki mentaliti dan sikap bertanggungjawab dalam setiap pembelian makanan, maka bekalan makanan akan sentiasa mencukupi. Oleh itu,
penduduk Singapura perlulah sentiasa bertanggung jawab dalam pembelian barangan makanan. Jadi, untuk memastikan bekalan makanan sentiasa mencukupi, semuanya bergantung kepada sikap dan mentaliti penduduk itu sendiri. Terima kasih. Berdasarkan hasil perbincangan kami mengenai isu kecukupan bekalan makanan di Singapura sepanjang COVID-19, kumpulan kami mendapati bahwa sepanjang isu pandemik ini berlaku, negara Singapura masih memiliki kecukupan dari segi bekalan makanan.